Okey, kembali bersiaran bersama dengan saya Tira di My Suara FM dan saya tidak keseorangan seperti anda tahulah kan. Saya bersama dengan dua rakan baru. Sebenarnya Lai saya dah kenal lama dah. Daripada Lai jadi assistant director dan sekarang telah menjadi director dan saya sangat teruja sebab bila Lai hubungi saya je cakap dia dah arahkan filem Dampak, saya macam wow, bestnya saya bila jadi director. Tak tahulah. Tiba-tiba. Okey, berkenaan dengan filem Dampak, apa yang menariknya filem Dampak ni? Mungkin kita boleh tanya dengan penulis skripnya dulu sebab difahamkan production datang kepada penulis skrip dulu and then baru cari tim yang lain dan termasuklah pengarahnya kan. Jadi berkenaan dengan filem Dampak ni, apa yang menariknya dengan Dampak 2013? Okey, pertama sekali bila dapat skrip Dampak tu, bila dapat offer, yang kita cuba nak betul-betul tunjuklah macam sebab sekarang ni kita dekat filem Malaysia, industri kita dah banyak filem-filem yang melibatkan genre gangsterism. So kita cuba nak buat gangsterism tapi cuba nak beralih. So kita cuba nak, kita apa lagi nak buat kan, dah tanya producer nak buat apa lagi semua ni macam. So sekarang ni kita macam nak cuba try buat something yang agak extraordinary tapi melibatkan gangsterism juga. Kita nak mengambil tema Swordsman punya tema. Yang sebenarnya Lai akan lagi banyaklah dia akan cakap nanti kan sebab lagi banyak itu memang dia punya direction nanti kan. So itu kita nak mendapatkan kelebihan ke situ lah. Memang nak ke arah lain lah, nak gangsterism tapi at the same time something yang new, something yang fresh. Yes. So basically itulah kita punya tema yang untuk melainkan daripada filem-filem lain. Jadi memang ada ternampak kelainan lah daripada filem-filem. Contohnya macam sebelum ni kalau yang ada gangsterism, kita ada contohnya yang melibatkan kalau mat-mat rempit KL Menjerit, yes. Kalau melibatkan kereta KL Drift. Ya, jadi apa yang lainnya filem Dampak ni? Okay, yang satu lainnya dari segi commercial value dia, memang nampak lain. Memang saya boleh katakan production value yang untuk cerita ni kita sangat menekankan dari aspek commercial look dia. As in daripada, especially daripada segi wardrobe, kita sangat tekankan. Memang saya rasa itu dah paling segar dah rasanya. Antara semua-semua itu antara paling segar yang saya tak ada nampak pun lagi sebelum ni. Dan juga daripada skripnya pula, ia melibatkan sebab selalunya kita akan bergerak dengan seorang, kita bergerak secara ramai. So itu salah satu menarik jugalah cerita ni yang kita cuba tunjuklah. Yes. Okey, jadi kalau macam Lai pula sebagai seorang pengarah dan pertama kali sebenarnya mengarahkan filem, filem action, dan saya tahu memang Lai memang peminat untuk filem-filem action. Ya. Okey, jadi apa yang Lai tekankan untuk filem Dampak 2013 agar dia jadi lain daripada filem-filem yang ada? Okey, sebenarnya bagi saya Dampak ini dia bukan satu filem gangster. Sebab bagi saya cara saya buat Dampak ini dia lebih kepada graphic novel. Jadi tapi dia tak sampai macam manga style, macam banyak comical, tapi dia lebih kepada graphic novel. Jadi oleh sebab itu, jadi art direction, cara mereka menyampaikan, acting mereka, cara saya mengarah, camera work, semua lebih refine. Saya akan perkataan refine, lebih kepada kecantikan. Kita menekankan kecantikan. Oh, jadi maknanya ada banyak karya. Contoh kalau kita syuting akan cakap bagi Lai nak berkarya sekejap, lebih kurang lah tu. Adalah sikit-sikit. Jadi sepanjang Lai menjadi pengarah untuk filem Dampak, saya tengok dari pemilihan aktornya, wah, Aaron Aziz, Farid Kamil, lepas tu ada Intan Ladiana, ada Julana Evans yang tengah belajar di overseas ketika ni kan, dan juga ada Syah Al-Yahya, ada Michael Chin. Jadi wow, pelakon dia memang hebat-hebat. Jadi antara Lai dengan Amin sendiri, macam Amin yang melibatkan skrip, dah tahu karakter untuk setiap watak dekat dalam filem tu bagaimana. Lai sendiri pun mesti dah tahu macam mana Lai nak gambarkan kepada penonton kan. Jadi macam mana you guys combine untuk memilih pelakon-pelakon ni? Apa keistimewaan pelakon-pelakon ni sendiri? Okey, filem Dampak ini dia adalah satu commercial film. Jadi
tidak boleh dinafikan. Cara yang cast-cast yang kita pilih pun berdasarkan kepada fan base mereka, berdasarkan kepada commercial value. Tapi itu bagi kami juga, kita pun rasa this is a very good opportunity, sebab tak pernah kita ada filem yang gabungkan artis-artis A-class ni semua dalam satu produksi. Yes, sangat susah nak nampak sebenarnya. Ya. Sebab kalau macam Harun Aziz mungkin memang hangat dengan filem Ombak Rindunya. Lepas tu orang kata itu filem yang melibatkan percintaan, romantis. Tiba-tiba dia jadi gangster, walaupun ada sebelum ni ada filem-filem dia yang macam a bit like gangsterism, tapi mungkin filem ni ada kelainan untuk wataknya. Lepas tu Farid Kamil memang dah Azali memang tahu dia akan berlakon yang jadi ganas-ganas je. Macam Syah Yahya, kita tak pernah nampak dia jadi gangster lagi. Kalau Jonathan Evans, saya tak pernah lagi nampak. Saya rasa ini satu pembaharuan, memang lain pada lain. Dan bila menggabungkan banyak pelakon-pelakon A-class, memang itu ada orang kata opportunity untuk menarik mereka pelakon peminat-peminat filem dan peminat-peminat mereka ni untuk ke konti. Jadi macam Amin sendiri sebagai penulis skrip, macam mana Amin menggambarkan untuk setiap watak tu sendiri bila dengan pemilihan pelakon-pelakon ni? Okey, pertama sekali untuk Aaron Aziz, untuk watak utama kan. Pada mulanya memang saya dah memang tulis skrip ni sebenarnya memang dah dapat detail semua macam mana lelaki macam mana. So lepas berbincang dengan producer, rasa okeylah Aaron Aziz memang sesuai lah, macam mana sesuai. Okey, Aaron Aziz kira memang dah senang lah, memang terusan senang lah. Untuk yang second karakter yang watak Farid Kamil, iaitu Giran dalam karakter ni, kita susah jugalah nak dapat siapa nak boleh berlakon untuk dia. Sebab mula kita fikir macam kita ambil orang-orang yang sudah biasa yang macam melakonkan watak-watak yang jahat. Tapi kita, macam producer cakap, macam kita berbincang, apa kata kita ambil Farid Kamil. Sebab Farid Kamil sebelum ni dia banyak cerita-cerita macam love story. Dia banyak cerita soft-soft. Apa kata kita jadi jahat pula dia? Boleh juga. Lama tak tengok dia jahat. Sekali macam tu lah. Macam apa lah, selamba lah kita ambil lah dia jadi jahat pula. Oh, jadi macam pelakon wanita saya nampak ramai. Ada Jonathan Evans, Syah Yahya, ada siapa tu, Intan Ladiana. Macam mana pula pilih pelakon-pelakon perempuan? Kalau pelakon perempuan pula, tapi untuk Syah, karakter dia sebenarnya memang saya dapatkan dia dapat represent diri dia jugalah, sebab karakter tu soft sebenarnya, dia tak ada gangster pun. Kita Syah ni saya reveal sikit dah ni. Dia memang soft sikit lah karakter dia. Kalau untuk yang Intan Ladiana dengan untuk John Evans tu, kita nak cuba satu yang baru. Kita nak try ambil yang perempuan yang nampak soft. Kita nak try main dengan kita punya production value untuk nampakkan dia ganas. Itu kita punya satu strategi lah panggil untuk nak dapatkan. Orang akan terkejut macam mana perempuan cantik boleh macam cerita ganas macam ni kan. Orang akan rasa macam tu tau. Filem Hollywood pun, wah perempuan ni very sexy, cantik. Rupanya dia ni penjahat. Macam tu lah, macam tu. Kita cuba macam tu lah. Kita cuba nak dapat reverse psikologi orang. Basically itulah. Harap-harap ia berkesan lah. Okey, tak apa. Lepas ni kita akan sambung semula. Kita berehat seketika, tapi bukan makan KitKat sebab puasa. Kita dengarkan lagu permintaan daripada Umar Hishamuddin. Katanya inginkan lagu daripada Metallica and The Sandman, hanya di My Suara FM, Citra Generasi Informatif. Gila, dalam hari tak lagu rock macam ni. Sebab I handle lagu rock setiap hari Rabu malam. Tapi sekarang ni bulan puasa, I stop. So I letak DJ I yang lain, I just produce. So I letak, I cakap kita bagikan kisah keagamaan dalam bulan puasa kan. Pasal dia kata, alah rock tak ada, siang hari boleh minta rock tak? Boleh lah, I cakap. Boleh kejap boleh, tak masalah. Puasa pun tak masalah. Metallica is coming, right? Yes, coming. Metallica datang. August ni. Linkin Park pun datang. Yes. Bandung manis. You just imagine I dapat tiket free daripada pendengar Metallica. I macam, betul tak? Betul ni kan? Siap bagi Korea tau. Korea siap. I macam, gila tu cakap lah. Tapi pergi dengan dia sekali lah, maknanya date berdua lah. Serius, sekarang I tengah cakap adik-adik I semua, tak apa, I'm willing to spend a bit on that. Korang dapat tiket, korang pergi dengan
Jangan pergi tengok air lah. Korang taklah berdua-dua orang. Sebab itu fans, so tak boleh lah buat macam tu kan. Macam wah. Banyak layan penonton. Fan ramai. Ya, layan 70 fan ramai. Jangan. Dia tak pergi. Dia tak pergi Metallica. Why? Dia tak minat ke? Saya bukan minat rock. Oh, I minat rock. Saya bukan minat rock. Saya minat lain. I tahu you minat Wang Lihong. Nah. Lepas naik pasang. Please. Oh, you minat apa? Electronica. Oh, Electronica. You? I suka rock tapi bukan Metallica. I Guns N' Roses punya orang. Oh, Guns N' Roses. Siapa yang paling boleh pasang? Okay, you nak lagu apa? Massive Attack. Ada tak? Kejap. Ya, saya memang niche punya, saya punya. Memang niche. Ya. Oh, tak ada. Yalah, memang tak ada. Adalah. Tapi, remix. Reverse Light, Massive Attack remix. Radiohead lah. Ya, Radiohead pun okey. Boleh ke? Okey. Alah, tapi dia remix punya. Takut pula kan. Dari Pula lari pula. Okay, you? apa lah? Guns N' Roses? Lagu apa? Lagu apa yang sesuai dengan sekarang ni? Don't cry lah. Don't Cry. Wow, don't Dia cry macam tu. apa kejap-kejap tak lama sangat nak memberin 9 minit ke. Don't cry. Guns N' Roses. Okay. Masih mainstream sikit. Gila. Oh, I suka Radiohead. I suka Radiohead. I suka lagu dia Paranoid Android. I suka apa ni? Alamak, apa tu nama lagu tu? I suka Nude. Radiohead. I suka yang old Nude school song. school. Nude best. 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 Itu memang best. Best gila. Massive Attack, The Doors, The Doors, yang old school punya The Doors. Pink Floyd. Pink Floyd. Pink Floyd best. I like Pink Floyd. Pink Floyd. Oh, Muse datang juga kan? Muse. Huh? Muse coming kan? Ya, Muse pun. Muse pun coming. Malaysia. Macam you, tukar Menteri Komunikasi Penerangan Bagai-Bagai Indonesia Berici. Semua lulus. I macam dah. Oh, habis lah duit I cakap. Habis kat konsert je. Seronok. Aduh, kau dulu nak pergi Singapura, nak Yalah, cepat ya, masuk ya. kan. So, okay. Tu penapisan filem pun longgar sikit kan? Yes. Mana lama longgar dah kan? Jepang tu dah longgar dah sebab. Lagu ni. Boleh dah. Live version. Dia orang kalau request, kadang-kadang tu dia minta live version. Kalau kita tak ada live version, dia like suka enjoy live version. Aku tak tahu. Macam okey lah, tunaikan je lah. Lain sikit lah. Feeling konsert lah kot. Yes. Nak pergi konsert je, tapi tiket dia pricey lah. Mahal. I macam wah. Gila lah mahal punya. Tu I tengah fikir banyak kali kot. Nak bagi adik I duit. Adik. Pening pun dah I. Paling best 300 kan? Yang macam materi yang okey lah. Itu pun tak best. Bahkan juga lah sebenarnya. Yes. Lepas 900. Oh. Oh, crazy. Nak cakap, ya Allah, kalau I tak pergi, tiket yang I dapat tu serba salah kan orang. So yang approach saya dulu. Saya cuma developkan lagi cerita tu based on what they have. So basically idea-idea cerita dampak tu memang reference saya banyak cerita Hong Kong lah sebenarnya. Memang kita cuba dapat Asian punya feel tau. Bukan kita cuba elakkan dapat Hollywood punya feel. Kita dapatkan Asian feel. Macam kita hanya reference untuk saya punya reference. Dulu macam ikut insiden. Kalau cerita Malaysia,
yang saya nak try, bukan nak cuba feel yang rasa feel dia. Time tu rasa macam kita ni nak dapat feel yang halal dulu kot, sebab dulu kan nak halal ke kumpul stars juga kan. Rasa feel macam tu lah, feel yang macam rasa brotherhood juga sebenarnya. Basically itulah saya punya reference dulu. Basically memang idea asal tu memang kita develop sama-sama lah sebenarnya. Untuk asal ni. Maksud dampak tu apa? Oh, saya nampak. Okay, dampak ni sebenarnya kalau kita tengok pun ada dia cakap dia banyak digunakan dalam kat Indonesia. Okay. Tapi Malaysia pun ada boleh digunakan, dia bahasa rasmi. Dia maksudnya kesan sebenarnya. Dia berkait rapat lah dengan agenda utama yang watak utama dalam cerita ni. Okay, tahu apa nak agenda tahu tu? lah, kena dah tengok filem tu. Tak boleh lah cerita semua. Kejap lagi korang tak lagi tengok movie kat macam mana, susah. Mereka-mereka yang menjadi pengkarya ni. Okay, jadi macam Lai sendiri mendapat peluang untuk mengarahkan filem yang berbentuk action buat pertama kalinya. Yeah. Jadi macam mana Lai nak kembangkan cerita ni supaya ianya ada, macam kata dalam filem kena ada bukan semata-mata filem dan juga artis, tapi kena ada nilai-nilai murni. Jadi apa yang Lai sebenarnya terapkan dan kembangkan dalam filem tu supaya masyarakat mendapat moralnya? Okay, bagi saya sebab dampak ini dia kisah cerita tentang balas dendam. Tapi bagi saya cuma menyampaikan satu moral, the moral behind the story, iaitu niat balas dendam itu akan menghakiskan dan memusnahkan kemanusiaan. Jadi dampak sebenarnya tragedi. Cerita ini sebenarnya tragedi. Okay. So bukan saja action, kita ada drama. Drama yang memang menarikkan. Dan the pacing, tempo untuk dampak ini agak cepat, agak laju. Jadi dia tak saya rasa inilah yang salah satu faktor yang paling distinktif, yang lain daripada filem-filem yang lain yang berada di Malaysia ini. Okey, jadi Lai juga sebagai pengarah untuk filem dampak. Jadi kalau sedia umum lah, kalau orang lain semua memang dah sedia maklum bahawa pengarah dekat Malaysia ni banyak dimonopoli oleh pengarah-pengarah yang berbangsa Melayu. Jadi Lai sendiri nak menempatkan diri Lai di dalam filem Melayu dengan orang kata penggunaan bahasa Melayu. Lepas tu dengan pelakon-pelakon filemnya yang bukanlah kita jadi racist, tak. Tapi memang kita tahu Malaysia banyak mesti orang Melayu, filem Melayu, pengarah pun Melayu. Jadi Lai nak menempatkan diri Lai supaya dampak ni diterima walaupun Lai berbangsa Cina. Jadi macam mana Lai berkomunikasi dengan orang kata peminat-peminat filem yang berbangsa Cina untuk menonton filem Melayu? Bagi saya rasa apa tu, language is not a barrier dalam filem. Sebab dan resource dekat Malaysia ini, resource untuk negara kita yang paling rasa yang paling banyak tu, dia bukan natural resource, bukan petroleum, bukan ni. Resource yang paling berharga dalam Malaysia ini adalah budaya kita. Yang budaya yang berlainan, yang berjenis-jenis lain berlainan. So kita ada sini, kita ada bangsa Cina, kita ada Melayu, India, Portugis. Bangsa-bangsa ini, yang budaya-budaya ini, kalau kita dapat buatkan sesuatu yang menggabungkan mereka, ataupun we are able to cross culture, kita boleh hasilkan sesuatu yang unik, yang suara, boleh katakan satu apa tu, suara Malaysia yang unik. Jadi and sebab Malaysia bagi saya dalam industri filem, Malaysia berpotensi untuk menghasilkan bukan saja filem Malaysia. Kita berpotensi untuk menghasilkan filem Asia. Kalau kita tengok Singapura, kita tengok Indonesia, Thailand, saya rasa disebabkan resource budaya
yang agak ada sekarang dalam Malaysia yang memang is very unique and diversified. Kalau kita dapat gabungkan semua itu, we can produce a very good Asia film. Kalau tanya pendapat sutradara, begitulah jawapannya. Dan saya macam, wah, saya kusyuk sekejap mendengar Lai berkata-kata. Sebab sebenarnya bila saya tengok kan, macam kalau filem-filem, even drama pun, kalau kita pergi tengok mesti direktornya orang Melayu. Dan kalau filem Cina ataupun drama Mandarin lah contohnya kan, mesti krunya atau pelakonnya mesti semuanya berbangsa Cina. Tak ada percampuran. Jadi itu saya macam terfikir macam mana Lai menempatkan diri Lai untuk menarik semua bangsa-bangsa Cina ni untuk menonton filem Lai. Bukan semata-mata kerana Lai berbangsa Cina, tidak. Tapi ianya satu filem yang bagus dan wajar ditonton oleh semua orang, tak kira bangsa kan. Okey, jadi saya nak tahu juga mengenai dengan kesukaran semasa daripada orang kata pre-pro production sampailah ke post production. Mesti ada kesukaran yang dihadapi. Maklumlah kalau drama pun ada kesukaran, apatah lagi kalau filem kan. Tapi saya tak nak tanya, tak nak Lai dengan Amin cakap sekarang. Kita dengarkan dulu lagu daripada permintaan Amin tadi. Ni minta lagu Guns N' Roses, Don't Cry, hanya di My Suara FM, Citra Generasi Informatif. Suka lagunya. Sekarang should we declare? I think we should lah. Okay. It's not for benda yang negatif dia. It's a declaration lah. Yang sebenarnya Okay, anda masih lagi bersama dengan saya Tira di My Suara FM. Jam menunjukkan ke 3:47 petang. Tak lama je lagi dan nak habis ni. Tadi kan kita nak tanya pasal kesukaran sepanjang mereka melalui proses pre-production, production dan juga post-production untuk filem Dampak ni. Dan mungkin siapa yang nak mula dulu? Lai ke Amin? Amin dulu. Okay. Saya cakap pasal pre lah. So basically untuk script writing ni, saya memang tak ada sangat kesukaran. I mean like semua perlukan masa lah, biasa kan, benda kreatif perlukan masa. And kesukaran yang betul sukaran memang rasanya kena kerja time lah, itulah rasanya. Itu kesukaran. Lepas tu kalau yang kesukaran lagi ialah untuk menentukan, sebenarnya untuk menentukan artis-artis, nak memastikan orang semua available tak available. Itu pun saya pun ada terkena spesifik jugalah. Mana bawa script writer macam mana boleh buat kerja-kerja sebagai macam assistant dan juga PM? Sebab dia kena fitkan dengan apa. Kadang-kadang producer minta yang macam ni, so kita kena fitkan karakter jugalah. Memang this is a commercial film kan, so understood lah. So for the script writing ni proses, alhamdulillah lah, tak ada sangat kesukaran saya rasa. Cuma nak kerja time je lah, yang itu pun biasalah, perkara biasa. Production saya rasa lah boleh. Mungkin dari pihak production Lai boleh kongsikan dengan pendengar-pendengar semua. Bagi saya Dampak ini memang cabaran dia besar. Sebab saya masuk dalam production ini sebagai penolong pengarah sebenarnya. Jadi tapi dah pada hari ke-3 ke ke-4 ya? 3 sama dah 3 hari ke-3 disebabkan faktor-faktor peribadi. Pengarah asal kami dia bertarik diri. Jadi saya ditugaskan untuk mengarahkan menghabiskan seluruh filem Kiranya Dampak jadi ini. macam orang kata bidan terjun, dan sebenarnya rezeki untuk Lai. Ya, betul. Rezeki untuk Lai daripada penolong pengarah, tiba jadi pengarah untuk satu filem, dan pertama kali dan filem action yang memang Lai menampilkan pelakon-pelakon yang sangat hebat. Tapi memang ada cabarannya. Cabaran yang paling besar bagi saya adalah sebab ini kita katakan ini ensemble piece. Okay, bermaksud dia bukan satu atau dua watak yang jalan ceritanya berlibat satu atau dua watak. Dia wataknya banyak, ramai. Jadi sebagai pengarah
pengarah substitute, I would say. Tak adalah macam tu. Ya, saya ada bagi saya ada 2 hari saja. 2 hari untuk saya membuat persediaan sebagai pengarah untuk menentukan direction, untuk menentukan bukan saja direction untuk kamera, untuk editing, untuk pose, tapi juga direction untuk setiap wataknya. Sebab wataknya ramai. Perwatakan pun Ya, berubah. ya, sebab setiap every character I kena jaga mereka punya performing art. Itu transformation untuk mereka. Itu yang paling suka. Sebab memang ramai. Saya kena jaga 5 adik-beradik, saya kena jaga sifu mereka, saya kena jaga orang jahat itu, nemesis dia. Lagi nemesis pun ada kaki tangannya kan. Jadi macam sepanjang shooting berjalan kan, Lai ada macam orang kata macam mana interact dengan pelakon-pelakon ni, ada tak yang macam susah? Maklumlah semuanya kelas A dan semuanya juga orang kata dah memang star, memang besar namanya, masing-masing mesti ada jadual yang sangat orang kata pack. Lepas tu ada tak yang last minute tiba kata tak boleh datang lah? Ada tak? Tak ada. Sebab memang cast kita ini memang profesional. Sangat profesional. Ya, mereka sangat profesional. Terima kasih sangat. Ya, betul. Terima kasih sangat. Lagi memang tekanan saya ada. Tapi saya rasa itu satu benda yang bagus untuk saya. Disebabkan tekanan itu, saya boleh buatkan yang terbaik. Apabila saya nak kadang-kadang saya nak bincang dengan Aaron, kadang-kadang dia akan tanya, kenapa? Apa motivasi saya? What is my motivation for this character? Why do I do this? Yeah, tapi that's good. That's a very good question. Sebab itu yang memaksakan saya sebagai pengarah yang buat terbaik. Saya kena betul-betul prepare untuk jalan cerita semua. Jadi untuk proses ini akan menjadikan filem Dampak lagi jalan cerita dia lagi mantap. Lagi compact, mantap. Lagi compact, lagi jadi mantap. bermakna macam perbincangan di antara pelakon dengan pengarah memang penting untuk mencantikkan satu-satu jalan cerita tu. Jadi betul lah juga kalau Aaron tanya, kenapa I kena buat scene ni? And apa benda scene ni menunjukkan apa? Contohlah. And you sebagai director, kalau you sini tak faham cerita tu, of course you tak boleh nak explain to your actor. Betul. Jadi you lagi memang stress lah sebenarnya. Jadi macam Amin pula, adakah turun ke set datang untuk tengok shooting sebab awak sebagai penulis skrip? Saya sebenarnya pun part of the production team juga. Saya third AD sebenarnya. And merangkap skrip consultant lah yang menjaga skrip untuk kira saya dengan director dengan even kita punya AD pun ada banyak tolong in terms of the development of the script. Kita pun banyak develop script on the set itself. So nak katakan macam saya punya contribution during the shooting memang saya hari-hari ada lah. Situ ada je situ. Jadi orang kata taklah susah. Boleh tak kalau kita nak buat macam ni senang lah yes, kata. Even nak tukar dia macam banyak discuss pasal dialog semua. Memang saya akan ada situ je lah. Dia sebagai script supervisor. Wah, jadi filem Dampak ni mengambil masa berapa hari untuk ditamatkan penggambarannya? Wah, gitu. Shooting days 22 hari. 22 hari. Jadi post productionnya dilakukan di mana? Editing post production tu post production tu editing. Lepas tu orang kata kalau kita panggil post production lah. Di mana dilakukan post production tu? Adakah di Malaysia ataupun pergi ke ada setengah-setengah kau nak buat CGI, nak buat apa semua pergi ke Thailand? Tak, pasca produksi kan. Pasca produksi. Pasca produksi kami memang 100% Malaysia. Memang 100% Malaysia. Tapi ada juga cabarannya sebab macam like what I said just now. Saya buat filem ini, cara saya buat ini, saya the direction yang saya pergi itu dia sebagai graphic novel. Jadi ada shot ataupun scene yang memang grafik. Saya memang buatkan dia macam grafik. Itu yang pada awalnya memang menghadapi
tekanan lah from producer because dia merupakan sesuatu yang baru, something which is very new, and a lot of people is actually quite, afraid. Kenapa nak buat macam tu? Kenapa nak buat macam ni? Boleh ke buat macam ni? Boleh ke buat macam tu? Tapi kita semua memang suka lah. We like the result. So it's very different, I would say. Okay, kalau shooting days 22 hari, kalau buat dia punya pasca produksi pula tu berapa lama? tu 2 bulan untuk offline, and Online-nya berapa lama? lebih kurang 6 bulan semua. total 6 bulan untuk kira orang kata itu untuk editing saja ke atau keseluruhannya siap? Keseluruhan lah. Ambil masa 6 bulan. CGI semua ada juga. CGI, Jadi color semuanya grading. semua dilakukan di Malaysia. Ya, Jadi betul. maknanya ini totally Yes. 100% produk Malaysia. Yeah, we are very proud. Dan Memang bangga. Saya Orang juga Malaysia bangga. campur ke step mati etnik semua ada. Jadi kepada anda pendengar-pendengar yang berada di luar, kita sekarang ada request daripada Jerman. Kalau anda mana tahu datang ke Malaysia, balik ke Malaysia kan, nak tonton filem ni, cepat-cepatlah. Kalau nak keluar 19 September, ada masa gini nak beli tiket ni. 19 September sehari selepas birthday saya ya. Oh. Jadi saya nak minta hadiah daripada kedua-dua mereka ni. Okey, jadi harapan Lai sendiri sebagai pengarah untuk filem Dampak kepada peminat-peminat artis-artis ni dan juga peminat-peminat filem. Harapan saya, bagi saya, I memang harap filem Dampak ini can break the language barrier. Okey. I memang harap penonton-penonton bukan sahaja penonton berbangsa Melayu, tapi juga penonton yang bangsa Cina, India, Portugis, Kadazan, Iban, Malaysian. Bangsa lah, Yes, Malaysian. Malaysian will enjoy this. Itu memang harapan saya. Okey, jadi Amin sebagai orang yang menulis skrip ni Harapan saya harap Dampak ni dapat jadi pioneer untuk satu kira tema atau genre baru, iaitu Swordsman Malaysia, yang diintroduce oleh Lai sendirilah. Saya mengharapkan itu akan jadi kenyataan yang macam orang akan boleh terima. Sebab ni saya boleh katakan sesuatu konsep yang agak baru, yang agak segar untuk kita, untuk Malaysia dapat. So harapkan peminat-peminat dapat terimalah. Yeah. InsyaAllah. Tapi memang saya yakin. Okey, kat mana diorang nak tahu apa-apa informasi mengenai filem Dampak? Boleh pergi Facebook kita. Okey. Dampak, kita punya Facebook page Dampak 213. 2000 2013. Sudah blur dah. Okey, Facebook Dampak 2013. Sebentar lagi saya akan postkan di fanpage My Suara FM dan juga di Facebook saya. Jadi anda boleh lihat di sana dan klik like pada fanpage Dampak 2013 untuk mengetahui segala, mungkin ada rangka promosi pun akan diletakkan di sana. Ya, betul. Segala update mengenai Dampak 2013 akan dipostkan di fanpage Dampak 2013. Jadi terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita yang sudah hadir ke konti My Suara FM petang ni. Lepas ni saya nak panggil Aaron Aziz pula. Abang Aaron. Macam tu. Saya dah ada bincang dengan Aaron sendiri. Nanti insyaAllah lah. Okey, jadi kita dengarkan dulu berita ringkas My Suara FM dan lepas tu kita berhibur dengan lagu permintaan ni daripada Lai Yok Long, iaitu pengarah untuk filem Dampak sendiri. Nyanyian daripada Radiohead dan juga DJ Shadow. Tapi itulah dia minta lain, tapi yang ada versi remix. Tapi saya tunaikan juga. Yeah. Versi Terima remix pun. kasih. Jadi kita dengarkan dulu berita ringkas My Suara FM ya. Okay. Nak baca berita dulu. social networker tu. Yes, macam ni I suka. Sebelah. Mana I punya Spotify? Oh, Spotify. Countdown.
Memang secara online saja Yes. Tapi alhamdulillah pendengar kita nak dekat sejuta. Oh. Oh. Ui. Nak cakap awal lah tadi. Cakap awal-awal lah. Aduh. Serius pendengar kita nak dekat sejuta. Oh. Paling ramai, paling Malaysia tempat ketiga. Kenapa kita orang paling ramai dekat dekat Jerman, kedua